Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khairi walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis dan tetamu yang diraikan Tuan Pengarah Jabatan Agama Islam Selangor yang baru, muslimin muslimat, ayahanda bonda, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia inayah perkenan daripadanya pada malam ini. Kita masuk pada malam berapa? 17 Ramadan. Bermakna kita sudah selesai hari yang ke-16. Makna berapa hari lagi nak raya? Oh, okey. Makna lagi 2-3 belah hari lagi hantu raya nak keluar. Dah ada lah. Antaranya Haji Husin. Haji, lawa kopiah. Aduh, saya sembahyang belakang Haji, tarawih saya jadi 3 rakaat Haji. Biar dia, Allah Rabbi. Aduh, entang-entang lah Haji tinakan lah. Dia buat keluar selalu piah tu. Jangan kita tengok bola datang Merdeka semalam pun. Dengan Menteri Belia Sukan. Tu dapat piah baru. Tuan-tuan, saya dengan Haji Husin ni bukan orang lain, macam ayah dengan anak lah. Orang lain saya tak berani kacau begitu. Haji Husin, beliau insan istimewa, Okey, you. Itu kurang upaya, Haji Husin punya cerita ni saya bawa ceramah saya sampai ke Kedah, sampai ke Pahang. Haji Husin punya cerita ni, Nanti kalau ada orang nak add friend dekat Facebook, Haji Husin faham-faham je lah, accept je lah, Allahu Akbar. Kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ayat yang kita bacakan tadi, ayat yang jumlah yang bernombor 200, bilangan yang ke-200, surah Ali Imran. Dan dia merupakan ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Bermakna surah Ali Imran ini hanya mempunyai 200 ayat. Dia ayat yang ke-200. Bunyinya pun sedap, tuan-tuan. Saya baca lagi sekali. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Maksudnya, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Wasabiru, dan tak cukup dengan hanya bersabar, lipat gandakan kesabaranmu. Makna sabar yang first level tu tak cukup, tambah lagi, kuatkan kesabaranmu, sabar dengan sesungguh-sungguhnya. Warabitu, dan buat persiapan daripada technical, tactical ataupun apa juga bentuk keadaan yang sesuai dengan kita yang perlu kita buat persiapan, silakan buat persiapan. Kalau di sisi perang, ia sediakan kelengkapan perang. Okey, ambil. Dah. Dah nak sangat. Jadi dia upload gambar kita sekarang jadi blur, jadi dah terang tu. Payah ramai minat ni. Send WhatsApp. Buat persediaan.
Kalau kita seorang pelajar, persediaan layaknya seorang pelajar. Kalau kita sebagai seorang contoh pada malam ini, hamba. Sebagai hamba Allah. Kita semua ni semua sebagai hamba Allah. Menghidupkan Ramadan. Okey. Persiapkan diri kita sungguh-sungguh untuk menghidupkan Ramadan. Konteksnya lebih kurang begitu. Tapi ayat tu cerita sebenarnya untuk perang. Cuma kita tafsir lebih jauh, lebih dalam, panjang supaya tidak khusus untuk perang saja. Makna kalau kita sebagai seorang pekerja, buat kerja sungguh-sungguh. Bersedia sebagai seorang pekerja sungguh-sungguh. Kita sebagai seorang imam, persiapkan diri kita sebagai seorang imam yang bersungguh-sungguh. Kita sebagai seorang anak, persiapkan diri dengan tanggungjawab kita sebagai seorang anak. Kita sebagai mak bapak, siapkan diri kita dengan ilmu keibu bapaan. Kita sebagai guru, tolong siapkan diri sebagai seorang tenaga pengajar, sebagai seorang guru yang baik. Tuan-tuan sebagai seorang pendengar, tolong siapkan diri tuan-tuan sebagai seorang pendengar yang baik. Warabitu, kena siap sedia. Wattaqullah, tidak ada jalan lain, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun. Kalau dalam ayat puasa, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan bertakwa. Dalam ayat 200 surah Ali Imran ini seolah-olah kesinambungannya. Wattaqullah, dah dapat takwa bulan Ramadan, kekalkan, pertahankan ketakwaan itu sampai 11 bulan yang seterusnya. La'allakum tuflihun. Kesan daripada orang yang membawa dan menjulang ijazah ketakwaan itu, la'allakum tuflihun, kamu akan beroleh kejayaan. Kenapa setelah kita bersabar, setelah kita persiapkan diri, kita masih belum mendapat kejayaan? Kita sekarang dihujani dengan isu Palestin. Ada di kalangan jemaah saya hari ini yang tak tahu kita sedang dihujani dengan isu Palestin? Ada yang tak tahu? Siapa yang ambil tahu sekarang sudah berapa orang saudara se-Islam kita di Palestin terkorban? 1,000 orang lebih. 1,280 lebih kurang gitu yang terkorban. Dan angka ini pada masa saya tengah berbicara, ia mungkin sedang naik 1, 2, 3. Angka ini mencatat bukan hanya askar ataupun golongan syabab, golongan muda, bahkan daripada kalangan bayi, daripada kalangan kanak-kanak, daripada kalangan muda, belia, remaja, bahkan yang tidak kenal erti memegang senjata, nama senjata pun tak tahu, turut menjadi mangsa dalam kancah yang berlaku di Israel, di Palestin, di Gaza sekarang ini. Kalau kita kaji, kita sudah pun menggunakan segala bagai cara, rupa dan gaya bentuk pertolongan, bantuan, boikot dan sebagainya untuk melemahkan Israel. Termasuk kunut nazilah yang kita baca. Betul tuan-tuan? Subuh sebagai contoh. Ataupun witir, mungkin ada imam yang menyelitkan Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina. Makna ada imam-imam yang menyelitkan doa untuk musnahkan musuh. Wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum. Pecah belahkan jemaah mereka, cekik leher mereka. Tu tak makna doa kunut nazilah tu. Saya baca sikit dia punya makna biar tuan-tuan faham benda hak kita minta lah kunut nazilah. Amin kosong mungkin rasa tak sedap. Saya baca maksud. Saya translate bahasa yang mudah kita faham, bukan bahasa persuratan. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon engkau cekik, tekan, belenggu, kenyuk, tak kira dah, tengkuk mereka. Makna cekik lah, senang cerita. Dan kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah daripada kejahatan-kejahatan, kezaliman mereka. Mereka tu siapa? Musuh-musuh Allah. Adu Allah wa aduwakum, musuh-musuh Allah, musuh-musuh kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, baddir syamlahum wa farriq jam'ahum, hancurkan kesatuan mereka,
leburkan kumpulan mereka, pakatan mereka tu musnahkan. Ya, Israel, bangsa-bangsa Amerika, tentera-tentera sekutu mereka tu hancur leburkan. Tak sah beri menjadi perancangan mereka. Apa lagi kita minta? Wasyattid kalimatahum wazalzil aqdamahum. Dan goncangkan kaki-kaki mereka. Dan perintahkanlah kepada mereka di kalangan tentera-tenteramu, ya Allah, wahai Tuhan yang maha mengalahkan, Tuhan yang maha perkasa dan maha pembalas. Makna leburkan kekuatan mereka. Makna kita minta ni tuan-tuan, minta benda yang memang tak baik dan melingkupkan mereka. Pendek kata, kalau mereka tahulah benda ni, kita akan menjadi musuh kuat mereka. Dan mereka tahu kita doa benda ni. Di Masjidil Haram, kalau tuan-tuan tengok, kalau dia ada Masjidil Haram tu, dia ada live semayang tarawih. Betul? Lepas live semayang tarawih tu, kalau tuan-tuan bertahan lagi, kalau tak tengok bola lah, tapi bola dah habis lah. Nah, tuan-tuan habis rancangan semayang tarawih tu, lebih kurang dalam 20 minit ke setengah jam, begitulah lebih kurang, dia ada satu lagi sambungan semayang. Solat tu dipanggil solat malam. Kalau tuan-tuan perasan lah. Ya? Dia habis semayang tarawih 20 rakaat, witir dia tak buat. Dia akan buat habis 20 rakaat, habis, tutup dulu. Kemudian rehat sekejap, nak buang air ke, nak makan popcorn ke, makan popiah ke, nak minum air ke, nak makan kebab ke, makan burger ke, makan dulu 20 minit, setengah jam. Kemudian sambung dengan salat malam. Pada salat malam itulah di penghujungnya buat witir dan qunut nazilah biasanya. Qunut hak panjang. Kalau tu imam baca tu hak nangis-nangis. Kita orang Melayu tak faham pun nangis jugalah. Tak apalah, bagus, makna ada penghayatan. Roh kita pada doa tu sampai. Dan doa tu sebahagian besar daripada maksudnya tidak lain tidak bukan ialah Allah mansur Islam wal muslimin. Ya Allah, bantulah ni tentera-tentera Islam ni, pejuang-pejuang Islam ni. Nah, wa adhilla syirka wal musyrikin, binasakan, jahanamkan, tenggelamkan orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang yang menekan umat-umat Islam ni, beri bunuh belaka. Pendek kata, jenis-jenis doa qunut nazilah, doa-doa gegak gempita ni, boleh dikatakan hampir seluruh masjid, surau, musalla dalam dunia dikumandangkan. Terutama pada malam-malam Ramadan yang doanya akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sayang, 1000 kali sayang, tuan-tuan. Tonnya dah mula menurun sikit. Sayang, 1000 kali sayang. Doa kita seolah-olah tak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Secara realiti, jauh di sudut hati kita seolah-olah merasa begitu. Betul, tuan-tuan? Sebab tak mampu pun Israel. Bahkan kalau tuan-tuan tengok diameter dan keliling ukulilit Gaza tu semakin kecil. Betul? Dia semakin mencengkam Gaza, satu-satunya bandar yang memuatkan umat Islam yang masih ada. Dia makin besarkan empire dia, susut Gaza tu makin kecut. Persoalan, ya Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah kata, kamu doa, minta, aku akan makbul. Ni apa cerita ni, ya Allah? Seolah-olah begitu persoalan. Kenapa seolah-olah tak makbul? Kalau Imam Bukit Anggrek doa tak makbul, standard. Sebab dia main WhatsApp. Dia hantar ke saya ke apa? Dia hantar gambar lah. Dia hantar dah gambar. Ayo dua ni. Ya? Ni Imam Masjidil Haram, Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Sekali dia berdoa, janggutnya basah dengan linangan air mata. Janggut dia macam janggut saya. 2-3 depa janggut. Boleh simpan duit lah janggut. Makna janggutnya sebegitu lebat, boleh basah kerana linangan air mata. Kunut bukan 2-3 minit, 30-40 minit. Tuan-tuan biasa pergi Mekah bulan Ramadan, lama tak kunut dia? Lama tuan-tuan. Tapi tak berasa lama sebab feel kita tu kan. Dengan doanya, dengan kita tak faham, tapi kita menjiwai. Rentak bacaan tu menyebabkan kita jadi sedih. Sebab jadi tak terasa lama. Hakikatnya 20, 30, 40 minit tak lari tengok imam.
Makna yang berdoa tu orang yang hafiz 30 juzuk. Doa pula tempat paling mustajab di Masjidil Haram. Doa di Masjid Nabawi. Tempat yang kita kata paling mustajab di dalam dunia. Rahsianya kenapa tak makbul? Kita tengok satu lagi firman Allah Subhanahu Wa Taala yang kita belum buat. Sebab tu Allah tangguh kemenangan ini. Tuan-tuan biasa dengar ada ayat ni selalu ustaz-ustaz baca. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, kalau kamu tolong agama Allah, setengah kata tolong Allah, yakni tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu balik. Wa yuthabbit aqdamakum, dan mengukuhkan kaki-kaki kamu. Sebahagian pendapat ulama tafsir kata mengukuhkan kaki ni maknanya menguatkan empire kerajaan, pemerintahan, pasukan keselamatan kamu. Sekarang yang kita buat, kita cuma tolong orang Islam. Kita tidak tolong agama Islam. Ada beza tu tuan-tuan. Tuan-tuan rasa ada beza tak? Ada beza tak? Kita tolong umat Islam. Apa maksud ustaz saya tengah pening? Tuan-tuan memang selalu pening. Dah lah selalu pening. Time ustaz beri tazkirah, dia lari keluar. Lagi pening. Sebab tu macam saya cerita tahun-tahun yang lepas, ada satu surau di belah Perak sana. Bila start tazkirah, AJK dia kunci pintu. Sini tak berani buat. Buat. Ada peran. Tak berani Tok Imam. Lari masuk bilik PA system. Dia kunci pintu. Jadi saya berani. Sebab dia ada kris. Dia berani. Dia kunci pintu supaya orang tak keluar. Kita tengok apa maksud tolong agama Allah. Yang kita buat sekarang ni, tolong umat Islam. Satu benda yang besar, tapi belum cukup momentumnya. Kita kutip dana. Bantu Palestin, bantu Syria. Sahih, tepat. Memang kena tolong. Walaupun isu ni, sebahagian pendapat ulama-ulama yang mutaakhirin zaman sekarang cerita memang isu Palestin, isu Syria seolah-olah seumpama mukaddimah kepada tanda-tanda berlaku kiamat, tanda-tanda akhir zaman, kerana pembesar tanda-tanda besar nanti akan keluar di belah Syria, ya, di sebelah Yaman sana. Jadi seolah-olah ini dia punya gejolak awal. Isu Palestin, isu Syria sebagai contoh. Ni ikut pendapat guru-guru para asatizah, bukan pendapat saya. Saya copy paste saja. Ikut kata mereka, insya-Allah isu ni berpanjangan sampai kiamat. Walau bagaimanapun, maksud saya tadi bukan bermakna kalau sampai kiamat tak sah tolong ustaz. Tak boleh. Kita jadi dosa sebab Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman kita kalau kita tak sayang saudara kita seumpama kita sayang diri sendiri. Dah buat apa nak tolong ustaz? Dah memang kalau isu ni sampai hari kiamat, mukaddimah kepada tanda-tanda kiamat. Baik, kita buat kiasan dan contoh supaya tuan-tuan faham kenapa perlu tolong. Sama ada tuan-tuan yang dengar tazkirah saya saat ini, ataupun tuan-tuan ada pengalaman dalam isu ini, tuan-tuan akan mengiyakan. Ada tak di kalangan tuan-tuan yang ada anak yang contohnya sindrom Down? Tahu sindrom Down? Sindrom Down ini kalau tak salah ingat saya, tak salah pengetahuan saya lah, kalau saya salah kena betul, ya. Sindrom Down ini penyakit yang seolah-olahnya tak ada ubat. Setakat tu betul tak? Hampir tak ada ubat sebab dia lahir begitu, Allah takdirkan dia begitu, dia istimewa di sisi Allah. Dan dia tak ada dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makna seolah-olah tak ada ubat lah. Saya sendiri ada 2 orang sepupu yang ada
keistimewaan tersebut. Dan memang sampai sekarang umur pun dah masuk 20 lebih seorang, masuk 30 seorang. Memang itulah keadaannya. Ya, dan tidak termasuk saya lah. Saya okey. Kau tengok, nak dengar kata ustaz, jangan ustaz je salah seorang. Nah, kalau dia tak serupa macam ni. Memang tak ada ubat. Bila anak kecil, anak kita tu lahir, kita tahu muka dia macam sedikit istimewa kan. Orang sindrom Down kita boleh kenal muka dia macam satu pattern je. Kita pun kata ke doktor, anak saya ni macam istimewa sikit doktor. Doktor pun cek ambil darah kan, dia tengok, cek DNA kan begitu lebih kurang. Masuk dalam CT scan, contohlah dia buat kerja gitu contoh. Dia pun keluar satu keputusan. Ya encik, anak encik ada sedikit keistimewaan, upaya dia gini. Dah macam mana doktor? Ada ubat? Setakat ni tak ada ubat lagi. Tapi adalah mungkin dia boleh jalani pendidikan khusus, dia ada sekolah istimewa, dia ada cara kendalian yang istimewa. Betul? Kita sebagai mak bapak, takkan mentang-mentang kita dah tahu ini anak kita dan inilah pengakhirnya nanti sampai dia tutup mata atau kita tutup mata. Adakah dengan kita tahu dia sindrom Down seperti itu memang tak boleh sampai bila-bila, kita nak lengit dia dengan steamroll? Faham tak apa saya nak cerita? Maknanya mentang-mentang kau dah macam ni, buanglah pergi buta. Tentu sama sekali tidak. Selagi boleh kita hantar dia sekolah istimewa, kita hantar. Kurang-kurang kita beri pendidikan, kurang-kurang kita beri kasih sayang. Tak apalah, kalau ini ujian Allah kita terimalah. Bukan kepasrah begitu namanya. Begitu juga isu Palestin, yang kalau memang betul kata ulama kita, para asatizah kita mengatakan ini isu sampai hari kiamat, takkan kita nak kata lantak dia lah. Kalau orang Perak kata lantak mengkema lah. Kalau orang Kedah kata lantak pi kat hampa lah. Takkan nak biar macam tu. Kita setidak-tidak macam ibu bapa kepada anak-anak istimewa itu, mesti ada satu cara kaedah usaha yang tidak putus-putus. Bahkan berterusan. Sama macam isu ini. Tak boleh mentang-mentang kata ni takkan selesai ustaz sampai bila-bila. Saya pun rasa memang sampai bila-bila ni. Dah takkan mentang-mentang sampai bila-bila kita nak biar. Cuma kita kena buat sesuatu yang lebih lagi selain daripada kita hantar makanan, pakaian, ubat-ubatan dan sebagainya. Saya salah seorang daripada anggota NGO Muslim Care. Kita pergi Palestin, kita pergi Syria, hantar. Kita tengok macam mana orang-orang di Syria khususnya itu makan anjing, makan kucing. Di saat kita di sini makan daging-daging yang fresh-fresh. Mereka tak ada pilihan lain tuan-tuan. Dan tuan-tuan jangan tanya, ustaz apa hukum makan anjing, bukankah najis, mughalazah hukumnya tu? Time tu pandai dah pula. Memang mughalazah buat kita sebab dalam peti ais kita penuh dengan makanan, penuh dengan aiskrim, penuh dengan jus, penuh dengan kambing, penuh dengan lembu. Tapi mereka tak ada pilihan lain, itulah saja mereka boleh makan. Betul, apa yang kita hantar, kita bantu, kita tolong, kita sokong, betul. Tetapi pada masa yang sama, kita tegakkan tidak agama Allah. Kita tegakkan tidak syariat Allah. Itu maksud Allah kata, intan surullah. Kamu jangan hanya tolong umat Islam, kamu kena tolong agama Allah. Makna dalam diri individu, setiap Muslim mesti memaparkan contoh-contoh qudwah hasanah akhlakul Islamiyah seperti mana dibawa oleh kekasih hati kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam kena ditegakkan balik. Tolong umat Islam satu benda yang betul. Tapi makna untuk kita bina gagasan Islam balik sehingga Islam tu sendiri kuat. Tuan-tuan tengok, yang hantar sumbangan daripada mana? Malaysia contoh. Saudi ada bagi sikit, Kuwait ada bagi sikit, Bahrain ada bagi sikit, Qatar ada bagi sikit. Kalau tuan-tuan pergi ke gudang, tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan terlibat dengan NGO, banyak makanan. Pendek kata, kalau kita tengok, memang tak kebuluh lah orang Palestin, orang Syria, orang Mesir ni. Daripada sisi zahir mereka cukup. Saya sendiri bersembang dengan orang-orang Palestin, dia sendiri cakap kat saya, kamu tak sah hantar makanan, kami ada makanan. Kami ada makanan. Dia tak nak kuih lopih kita. Popiah dia tak mahu. Di Syria kita pergi ke Rutah, nama tempat tu Rutah, nama tempat tu. Di Rutah tu kita tebuk terowong, buat kilang roti bawah tanah. Tiap-tiap hari dia makan roti. Makan roti, cicah sup, cicah buah zaitun, sedap-sedap. Sambil perang lah tapi. Makanan insya-Allah okey. Masalahnya sekarang roh Islam. Kita cuma hantar makanan. Sedangkan yang dia perlukan ialah kesatuan Islam di sisi akidah Ahlussunnah wal Jamaah
wal jamaah. Saudi dengan pahaman dia, Yaman dengan pahaman dia, Malaysia dengan pahaman kita, Indonesia dengan pahaman dia, Bahrain dengan pahaman dia, masing-masing mengatakan diri sendiri baik. Nah, kita tak tolong daripada akar umbinya. Kita tolong hanya renjis air di pucuk-pucuknya saja. Kita tak jaga akar, tak rawat tanah macam tu. Tu maksudnya. Kita tengok di kalangan umat Islam sendiri, Masya Allah, daripada sudut amalan tuan-tuan, kita dah bawah sangat daripada amalan para salihin. Contoh yang paling mudah, bila last kita baca Quran? Tu roh Islam tuan-tuan. Kalau WhatsApp kita, last scene hari ni berapa bulan? 14 Julai 2014. 10 2 minit PM last scene. Ni last scene dia pegang WhatsApp. Makna baru sedang online. Kata tulis no online. Okey, tapi Quran kita online ke tidak sekarang? Last scene Quran kita, tuan-tuan tengok Quran mana tu Quran tu? Buruk. Dimakan anai-anai. Ramai orang ustaz ceramah banyak tempat. Boleh tak saya nak ada wakaf Quran ni ada 2-30 dia ambil dekat Yayasan Restu sana. Tolong saya beli, tolong ustaz wakaf. Saya kata tak payah puan tak dapat pahala. Ngapa ustaz? Tak ada orang baca. Saya rasa tuan-tuan dah lama tak ada dalam surau kita, mana-mana masjid, tuan-tuan tengok lepas maghrib, kalau tak ada kuliah, ada orang pegang Quran baca. Macam orang tua-tua kita dulu. Tuan-tuan setuju tak statement saya? Tak ada dah tuan-tuan. Orang dulu-dulu tak ada lampu, tak ada kipas, tak ada aircon, tak ada kapet. Papan ni goyang, kriuk. Antara papan dengan papan ada lubang. Terkepit lubang jubuk, sakit. Kalau duduk, terkepit lah. Bukan main. Berbekalkan lampu neon pelita saja, melintuk liuk surau tok nenek, tok ayah kita dulu, ayah cik kita dulu. Tapi Quran buruk tu di tangan. Sekarang kita mudah, tapi Quran tak boleh pegang. Nah, sebab tu Islam tak kuat. Pembinaan diri kita tak kuat. Kita lawan hukum Allah. Kita mendabik dada dengan Allah. Kita cari kemurkaan Allah. Kita tolong Palestin dalam keadaan yang sama, kita tak menerapkan roh Islam dalam diri anak-anak kita. Sehingga orang Palestin kata, kami diuji dengan peluru, dengan bom, tapi kami dekat dengan Allah. Kamu diuji dengan hiburan, dengan kesenangan, dengan kekayaan, menyebabkan kamu semakin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia kata, kami tak nak makanan kamu. Makanan dia pun ada. Bukan maknanya dia sombong, tapi dia nak beri mesejnya begitu. Sebab tu ayat tu kata, intan surullah, kamu kena tolong agama Allah. Makna tolong agama Allah bukan makna kita pergi angkut, kain baju semua pakat tidur di masjid, bukan. Makna kita naik, terapkan balik roh Islam dalam diri kita. Aurat anak bini jaga, sokong hukum Islam, jangan cari musuh, gaduh dengan Allah, selawat banyak dengan Nabi, salat jaga, jamaah, semayang berjamaah tuan-tuan. Intipatinya, hikmahnya sangat bagus. Nah, kalau boleh kekal begini ramai, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, bagus. Ni maksud roh Islam. Nah, baru jadi. Makna baru kita menaikkan syiar Islam tu, baru orang takut. Kalau kita hanya tolong sekadar beri makan, beri pakaian, sama macam kita tolong anak kita tapi tak beri didikan agama. Nak belanja, aku beri RM3 sehari. Yuran SPM RM200 aku bayar. Tuition RM100.5 sebulan, abah bayar. Tapi kamu nak jadi beruang ke, kamu nak jadi panda ke, nak jadi chimpanzee ke, ikut suka kamu lah. Mereka macam tu lah. Tak tengok rohaninya, tak semak bacaan-bacaan semayangnya, tak bina jati dirinya. Begitulah, makna rohaninya kosong. Tapi madinya, barangnya, nilainya ada. Ya? Jadi makna di situ yang kita perlu kembali memuhasabah diri. Barulah insya-Allah Islam tu akan kembali naik, kembali dijulang, kembali gemilang seperti mana asalnya dia wujud
dia tumbuh, dia naik berkat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Cukuplah sekadar itu tuan-tuan, puan-puan. Untuk malam ni sekadar tazkirah ringkas, ya. Saya agak kepenatan sebab hampir-hampir nak membatalkan slot malam ni, ya. Sebab saya ada program agak banyak tengah hari tadi. Ke kapal sekejap, kemudian ziarah beberapa orang asnaf untuk sama-sama kita memberi bantuan, kemudian baru sampai ke rumah tadi. Jadi penat, memang agak penat lah, tapi memandangkan ini sumbangan kita sedikit pada ahli qaryah, kemudian tanda keseriusan kita pada agama kita, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Sebagai kesimpulan tuan-tuan, isu umat Islam sekarang ni isu dah jadi isu sejagat. Perlu kita tanggapi dan kita hadapi dengan cara yang penuh hikmah, bijaksana. Saya bukan memandang rendah kita nak boykot, boleh, tak ada masalah. Kalau itu salah satu cara, ala kulli hal, fala tafaddal. Tapi sampai bila? Betul tak tuan-tuan? Sampai bila? Kita kena jadi orang yang mengeluar, baru kita boleh boykot sungguh-sungguh. Kalau kita sekadar ada isu, tuan-tuan perempuan perasan tak, isu boykot ni boleh kata tiap-tiap tahun ada. Bila dia serang Palestin, kita boykot. Boykot, lepas tu kita pula pergi drive thru kat McDonald. Dah reda, kita pun drive thru. Big Mac 2. Besar ke sederhana? Besar. Nugget dia nugget. Kita pula pergi drive thru. Nah, makna tak selesai. Memanglah ada sumbangan. Daripada tak langsung, baik ada sumbangan. Tapi kalau kita fikir panjang, makna kita kena jadi negara pengeluar. Tuan-tuan kalau rajin, tuan-tuan tengok TV Hijrah, ada satu rancangan namanya Khawatir. Kalau tuan perasan lah, cerita Khawatir ni cerita Arab, tapi ada translation bahasa Melayu. Bulan Ramadan tak berkesempatan tengok, saya tahu jadual dia pukul berapa. Tapi kalau dulu di luar bulan Ramadan, lepas maghrib, tuan-tuan tengok cerita tu. Ada satu episod tu dia membuka minda saya. Baru saya sedar, Islam ni agama canggih, tapi produk tak ada, keluarannya tak ada. Dia punya pengacara tu, dia nak buka minda kita orang Islam lah. Dia bawa jalan-jalan, dia kata, saya teringin nak makan es krim. Pengacara tu katalah, saya nak makan es krim, tapi nak buat es krim, kena ada peti ais. Saya nak cari peti ais yang pengeluarnya negara Islam. Dia pergi kedai elektrik. Pergi kedai elektrik dekat Saudi lah. Dia tanya pada jual elektrik, saya nak beli peti ais. Oh banyak, dia kata. Ni Sanyo, Toshiba, Sharp, Panasonic, Hitachi, itu je lah. Saya nak yang negara Islam punya buat, ada? Tak ada. Oh, ada Jepun, Korea, tu lah. Dia pun keluar balik. Tuan-tuan, oleh kerana tak ada peti ais yang negara Islam buat, saya tak jadi makan es krim. Dia pun keluar. Penat pula dia kata jalan naik unta ni. Beli kereta lah dia kata. Nah, lagi cari kereta. Semua kereta pada Jepun, daripada Amerika, daripada London, daripada UK, nah, daripada Itali, daripada Perancis. Dia jumpa satu kereta pada Malaysia. Nah, dia pun kata tahniah pada orang Malaysia, ada juga kereta walaupun campur sikit dengan Jepun. Tak jadilah. Dia buka minda kita tuan-tuan. Dia nak keluar duit kat ATM. Duit tak ada ni, keluar kat ATM. Dia tengok make in tah benda tah negara yang buat ATM. Dia pun tanya pada security, ATM yang negara Islam buat ada tak? Tak ada. Akhirnya tuan-tuan, dia punya nak tunjuk teruknya kita ni, kamera hak shooting dia tu, kan ada 3 angle biasa kalau orang shooting tak? Angle kanan, tengah, kiri. Dia tanya pada juru kamera dia, live ni, kamu tengok kamera kamu tu Panasonic made in mana? Dia pun tengok Yaban ni Jepun lah, bahasa Arab Yaban. Dia pun tengok tu Sony mana? Dia pun tengok Jepun. Tu dia buat apa? Zat dia putuskan rancangan. Rancangan Khawatir tidak akan dapat disiarkan lagi sehingga negara Islam mengeluarkan kameranya sendiri. Faham tak mesej yang nak hantar? Maknanya kita cuma boykot dia, boykot McD, boykot coklat, boykot Nestle. Sekali kalau dia boykot kita tak keluar barang ni, tinggal spenda je kita tuan. Faham tak? Maknanya kita kena ada kepakaran kita sendiri. Tak dan cukup dengan boykot saja, tak jadi. Kita betul boleh boykot, tak makan McD, makan benda lain. Ayam kita boleh buat sendiri kan? Boleh goreng sendiri.
Tapi kalau tak ada benda-benda dia, tuan tengok ni, perakam ni. Kau tengok. Made in mana ni? Ada made in Malaysia. Tak ada. Thailand, Jepun. Ni, pendek kata, tutup tazkirah. Sampai masa sebenar dulu kita lah cipta kapal terbang. Kita lah cipta jam. Sebenarnya kita lah cipta ubat bius. Avicenna apa semua kita lah mula-mulanya. Tapi tak tahu tandusnya di mana. Dia jadi hina sebegitu rupa. Di Mesir, budak-budak kita tak ada kerja lain. Hak Arab ni lah, meniru. Sampai Quran ni, kalau madah Quran, kalau siapa belajar di Mesir tahulah cerita ni. Dia sanggup koyak Quran tu letak meniru, letak bawah punggung. Apa dengan orang Islam tu? Dia nak hafal malas. Orang Arab tak hafal Quran. Macam kita bukannya semua hafal pantun-pantun sloka-sloka ni. Dia Arab bahasa dia, Quran bahasa Allah. Dia tak kena hafal juga walaupun dia faham bahasa, tapi kalau tak hafal tunggang terbalik. Jadi malah nak hafal, koyak serpihan Quran tu dia koyak betul tengah tu lah. Letak selit belakang punggung. Sebab nak rasa nak niru. Elok lah. Apa orang Islam tu? Jadi makna kita kena muhasabah tindakan yang lebih dalam. Bukan hanya sekadar boykot je sementara, tapi tak boleh selama-lama tuan-tuan. Tak boleh itu natijah akhirnya, tak boleh. Kena ada suatu benda yang kita fikir, produk kita sendiri, kekuatan kita sendiri yang Allah kata tu warabitu, persediaan. Baru kita la'allakum tuflihun, baru berjaya. Aku qauli hadza astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tazkirah yang disampaikan oleh Abdul Razak Al-Bauri.